YouTube channel. Bagi siapa yang sama channel ni, nama saya Syafiq Ammar. Boleh like, share dan subscribe. Untuk video kali ni, setelah sekian lama kan kita tak buat video. Video kali ni pun video-video santai. Nak pertanyaan korang, macam mana nak beli kereta mengikut bajet yang korang ada. Kita dah biasa tengok orang share cara pilih kereta second hand, cara untuk pilih kereta tu elok ke tak. Tapi kali ni kita berbeza. Cara pilih kereta mengikut bajet korang. Sebelum kita mula, saya cerita sikit kenapa saya beli Proton Wira. Okay, actually bajet saya ketika itu dalam 10,000 ke bawah. So saya nak cari kereta yang bawah 10,000. So pilihan utama saya ketika itu ialah Myvi, sebab saya nak kereta yang auto. Tapi kalau korang tengok dekat marketplace, dekat Mudah dan dekat semua tempat portal untuk cari kereta, korang akan dapati bahawa harga sebuah Pro 2 Myvi lebih daripada RM10,000. So macam mana kita nak cari kereta yang RM10,000 nak dapatkan Myvi tu? So tak boleh. So saya belilah Proton Wira tu. So actually Proton Wira tu saya dapat dengan harga RM5,000. So saya ada baki lagi RM5,000. So daripada situ yang saya dapat buat konten untuk restoration kereta tu. So kalau korang nak beli kereta second hand, korang kena ada spare money untuk baiki kereta tu sendiri, sebab mesti ada wear and tear akan berlaku. So jalan cerita je macam ni. First kali saya cari dekat marketplace, saya cari dekat kedai-kedai kereta yang berdekatan. Sebab saya kalau boleh nak kereta tu segera kan, sebelum saya naik praktikum time tu. So saya cari, saya jumpa sebuah Myvi lah, tapi manual, dan harga dia melebihi daripada bajet, iaitu RM10,800. So saya dah pergi tengok kereta tu, dan kereta tu okey, sangat okey. Ada kurang cat sikit tapi okey, dia still cantik. Tak macam Proton Wira yang saya dapat awal ni kan, cat dia lebih teruk daripada Myvi ni. Tapi dia melebihi bajet saya, iaitu RM10,800. Ya, kita boleh cari RM800 tu, tapi dia habiskan semua duit yang kita ada untuk beli sebuah kereta. Ya, kita ada bajet lain kan, kita ada simpanan lain, tapi hanya RM10,000 tu khas untuk beli kereta kan. Kita nak kahwin nanti kan, nak posting ni, nak kahwin apa semua, kita kena ada spare money juga. So tak boleh lah habiskan semua simpanan yang kita ada. So kita dah spare RM10,000 tu khas untuk kereta, dan kereta saja. Kita tak boleh ambil simpanan lain untuk top up kereta tu kan. So dah cari, kita tengok Myvi tu tadi. Myvi tu tadi harga dia dalam RM10,800. So dah tengok kereta, tengok apa semua, memang cun lah. Tapi setelah tanya kawan-kawan apa semua, kita belum lagi buat diagnose kereta tu kan. Contohnya timing belt dia lagi berapa lama, dia punya brake pad apa semua kita nak kena tukar. Lepas tu dapat kereta nak kena servis apa semua kan. So tak boleh lah, sebab dia dah lebih bajet satu hal. Lepas tu guna ngam-ngam duit yang kita ada. Lepas tu nanti nak servis apa semua. So kita terpaksa lepaskan Myvi The King tu. Actually pada mulanya tak niat pun nak beli kereta second hand. Saya nak beli Proton Saga time tu, Proton Saga baru yang VVT tu kan. Tapi sebab nak seorang student, kalau nak beli kereta baru, walaupun kita boleh buat income 1,000 ke 1,000 lebih sebulan, kita tetap kena ada guarantor kan, sebab kita student. So untuk jadi guarantor, kita kena cari guarantor lah. So saya tak dapat cari guarantor, that's why saya beli kereta second hand. Jadi bagus juga beli kereta second hand. So korang tak ada komitmen. Macam saya kan nak kahwin nanti lepas posting. So korang tak ada komitmen lah untuk kumpul untuk kahwin pula nanti kan. Kahwin nanti kita akan spend money yang banyak. Lepas tu kita nak rumah kan. Bila kita baru sewa rumah, tuan rumah kadang-kadang dia minta 3 bulan punya deposit. Lepas tu korang kena spend duit untuk beli TV, peti sejuk, mesin basuh, pengering dan sebagainya kan. Banyak fasiliti yang korang kena sediakan. So untuk seorang yang baru nak mulakan kehidupan baru, korang kena ada spare money yang banyak. So jangan habiskan duit pada kereta je. So bila dah pilih kereta kedua yang saya jumpa pun Proton Wira juga, tapi manual. So harga dia letak RM4,800. Nice lah, tapi slightly je carburetor. So nasihat kawan-kawan saya, jangan beli carburetor, sebab dia agak lama kan, beli injection. So saya dah test drive semua. Ya, kereta tu senang mati kan. Bila start dia macam nak hidup, macam nak mati. Kereta lama. So saya decide tak payah dululah.
So saya cari kereta kedua. Kereta kedua adalah Proton Wajah. Proton Wajah ni ada dua. Saya jumpa ada dua. Satu auto, satu manual. Yang auto tu biasa punya, yang manual tu MMC. So kedua ni ada something, iaitu yang MMC tu aircon dia kurang sejuk. Yang manual tu so far okay, tapi harga dia agak mahal, 8,900. So time tu service macam nanti dululah, kita tengok kita lain. Okay, last kali saya jumpa Proton Vira ni. Proton Vira ni 1.5 automatic injection tahun 2004. So tahun dia agak baru, kereta pun agak baru, tapi kereta ni dia kurang jalan sebab saya tengok mileage dia baru 90,000 time saya ambil, iaitu 100,000 lah macam tu. So nampak sangat kereta tu tak berjalan sangat. So kelemahan kereta ni kita mungkin tahu yang dia sebuah kereta yang sidai lah, means tuan dia ada kereta lain dan itu mungkin jadi second car dia ataupun second choice dia untuk keluar kan. Sebab tuan kereta ni dia dah ada Honda 2 biji apa semua kan, dah ada MPV 1. So mungkin Proton Vira ni adalah first car dia dan dia kurang guna bila dia dah berjaya beli kereta lain. So saya beli, so far kalau korang tengok kat kereta tu, nanti saya share gambar, ada banyak tanda-tanda original lagi, iaitu yang marking tu kan, tanda marking kilang tu masih ada lagi kat kereta tu. Contohnya absorber dia dan timing belt dia, means dia tak pernah tukar benda-benda tu sejak dia beli. Bendanya ialah, risaunya kereta sedan ni ialah korang nampak benda tu macam baru, tapi benda tu dah kena tukar. So disebabkan beli kereta tu 5,000, so dapatlah kita beli, baiki kereta tu kan, dapat kereta, terus tukar timing belt, tukar minyak hitam, tukar oil seal apa semua, tukar exhaust system, saya tukar full set daripada tengah sampai belakang. Terus extractor orang tu dah pakai performance, so agak panas extractor tu. So mungkin nanti kita akan buat video untuk modify pasang casing kat extractor tu, ataupun kita tukar lah extractor yang orang kata apa, dia ada seal, dia boleh spray untuk bagi dia tak karat kan. So kita tengoklah nanti macam mana tentang tu, ataupun tukar je extractor yang baru, yang lain, yang elok sikit, yang tak panas sangat. Dan kedua, lepas tu dapat juga servis terus radiator kan, buka, buang air, basuh semua. So semua benda ni kalau korang habiskan duit untuk beli sebuah kereta, korang tak dapat buat benda ni. So bila beli je kereta second hand, korang kena buat benda yang wajib lah. First kali radiator, sebab radiator ni ialah sistem penyejukan kereta sebuah kereta. So kalau saya beli Myvi tadi tu pun, saya kena servis radiator dia, sebab kita tak tahu dah berapa lama owner tu tak servis kan. So tukar coolant baru, tukar kan. Lepas tu bila kita servis kereta, timing belt lagi, tukar timing belt, sebab timing belt ni jangan buat main, dia kalau putus naik hidup. Okay, lepas tu tukar exhaust system sebab dia dah karat, exhaust dia bergegar tau. So ada kebocoran exhaust dan sebagainya. Saya malas nak fikir, nak tampal-tampal, alang-alang baru beli tu, tukar exhaust terus full system, piping tengah, tabung tengah semua tukar. Ada letup-letup sikit dah. Lepas tu ayah saya belanja cat apa semua. So kereta tu dah nampak macam baru, alhamdulillah. So korang boleh guna kereta second hand ni dalam jangka masa panjang, sebab korang dah tukar benda-benda wajib. Contohnya sistem penyejukan okey, enjin okey, aircon pun okey, sistem exhaust pun okey, cat pun okey. So korang boleh pakai je dalam jangka masa panjang. Lepas tu baru korang boleh fokus nak kumpul duit. Kahwin ni kan dah standby duit kan, korang tinggal jalan ke majlis je. Lepas tu nak sediakan barang rumah kan, nak beli peti sejuk, beli TV dan sebagainya, mula hidup baru. Lepas tu nanti bila dah kahwin, korang nak down payment kereta baru, so korang kena ada saving lain. So tak sampai melengahkan masa, korang dah ada kereta first car dan second car. Okay, kereta ni, kereta Wera ni boleh lah jadi kereta first car korang untuk pergi kerja, pergi sekolah. Macam saya pergi sekolah kan, mula alik rumah. Second car tu mungkin korang boleh beli performance car, boleh beli SUV, ataupun boleh beli kereta-kereta konti ke, ikut minat korang. So korang tak payahlah risau second car korang tu untuk digunakan setiap hari. So kan jimat kat situ kan. So beli kereta second hand, kereta Malaysia yang murah ni tak ada masalah pun, sebab korang boleh spend money. Contoh korang ada bajet 15,000, korang beli
Myvi 10,000 ke 11,000, korang boleh buat balik radiator dia, buat balik enjin dia semua. Saya rasa tak sampai pun bajet korang 15,000 tu. So korang akan puas hati tau. So kalau cari kereta tu okey je. Contohnya Vios, korang beli Vios kan second hand kan. Kalau bajet korang memang ada 30,000 ke bawah, memang ada cash, korang beli Vios. Bikin balik Vios tu mungkin 5-6,000 je. So korang tak adalah susah sangat kan nak spend tu kan. So korang dapatlah pilih kereta yang berbaloi. Okay, first kali kalau korang nak beli kereta, tips pertama adalah lihat bajet korang. Bajet korang tu macam mana? Kalau bajet korang RM5,000, saya suggest korang cari kereta yang second hand yang murah tapi yang maintenance murah, ataupun senang cakap is a entry level car atau kereta yang simple. Contohnya macam Kancil. Kancil adalah sebuah kereta yang sangat simple yang korang boleh gunakan dengan jimat. Simple mean kalau korang kata minyak hitam pun sama je, tukar minyak hitam Wira dengan tukar minyak hitam Kancil pun harga sama. Kalau tukar oil filter Kancil, oil filter Wira pun sama kan. Tapi kereta ni simple, maksudnya dia tak ada apa-apa sensor, dia tak ada apa-apa benda-benda yang complicated. Dia punya barang bawa pun memang simple gila. Dry shaft, tayar ada bush satu, dah absorber. Korang tak ada macam nak penting-penting ada lower arm yang boleh sengit kiri kanan lah dan sebagainya. So korang kalau bajet korang rendah, korang boleh ambil Kancil. Kancil turbo memang sangat disagis lah, memang puas hati kalau dapat beli. Mungkin boleh beli satu ni. So yang kedua, bajet korang kena ada spare dalam RM5,000 kalau kereta Malaysia. Okay, RM5,000 tu banyak boleh buat. Contohnya korang nak buat enjin dulu, tukar je gasket apa semua, benda-benda yang korang rasa boleh rosak dalam jangka masa selama orang tu pakai. Lepas tu penutup korang tukar semua penutup. Getah-getah korang tukar semua, getah radiator, getah piping apa semua tukar. Sebab getah ni dia ketahanan je kalau dah lebih 10 tahun ni korang tukar je lah sebelum dia putus sendiri kan. Tu barang bawa kan. Dry shaft korang tengok, dry shaft 300 lebih 400 kan. Korang tengok sendiri tukar apa semua. Lepas tu tayar kalau dah lama sangat tukar je lah tayar tu. So sebab tu korang spare RM5,000, korang dah boleh buat kereta tu sempurna semula. Dan korang boleh pakai saya rasa jangka masa yang sangat lama. So korang just service je setiap bulan. Dan mungkin benda-benda yang akan benda-benda yang wear and tear. Contohnya brake pad habis, korang kena tukar brake pad. Brake drum belakang habis, kau kena beli lightning brake. So korang takkan rasa terbeban sangat bila beli kereta second hand ni bila korang ada spare money. Yang terbeban ni kalau korang beli kereta second hand tapi korang tak ada spare money. Itu sangat terbeban. That's why benda paling penting adalah bajet korang bukan cari kereta yang sempurna tapi kena ada spare. Sebab korang benda wear and tear ni kita tak cakap. Contoh macam tadi lah saya cakap, kalau korang nak beli kereta yang Toyota tadi kan, Toyota Vios, korang kena ada spare budget yang besar juga sebab barang Toyota lain sikit. Tak bukan maksud korang tak boleh cari kereta Toyota Vios yang dah cun kan. Cun tu memang cun, tapi lepas korang guna mesti korang kena servis tukar minyak hitam, mesti korang kena check radiator dia elok tak, korang kena tukar brake pad. So benda tu tetap korang kena tukar. Jadi korang kena spare juga duit. So that's all untuk video kali ni. Sorry dah lama tak buat video, a bit busy. So korang tunggu next content. InsyaAllah kita reveal kereta tu, kita tunjuk satu-satu apa yang kita buat dan sebagainya. Okay, thanks for supporting my video. See you in the next video. Assalamualaikum. See you.